Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahibu Samaha Datuk Anhar bin Haji Upir, Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor, Sahibu Saadah Datuk Haji Muhammad Shah Zihan bin Ahmad, Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, yang berbahagia Dr. Ahmad Syahir bin Makhtar, Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor, Yang Berusaha Tuan Muhammad Ansarullah bin Muhammad Hashim, Pengarah Bahagian Penyelarasan Penguasaan Pendakwaan Syariah, mewakili Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Yang Berusaha Ustaz Salwana binti Ahmad Dahlan, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Selangor, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Khadijah binti Muhammad Hambali alias Hambali, Pengurusi Jawatan Kuasa Pengawalan Akidah Majlis Agama Islam Selangor, Thahibul Fadilah Ustaz Muhammad Farhan bin Wijaya, Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Shah, Yang Berusaha Tuan Abdul Qawi bin Cik Abdul Rahman, Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Selangor, Yang Jabatan Yang Berusaha Yang Berusaha Puan Masyitah binti Abdul Jalal. Seterusnya, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya, serta memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama hadir di majlis pengisytiharan taubah istitabah Puan Masyitah binti Abdul Jalal, Perjalanan Mimpi yang Terakhir, pada hari ini 20 Safar 1443 Hijriah bersamaan 27 September 2021 Masihi. Datuk-datuk hadirin yang berhormat sekalian, majlis pada pagi ini dimulakan dengan penyampaian tausiah. Majlis menjemput dan mempersilakan Sahibu Samaha Datuk Anhar bin Haji Upir, Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor, untuk menyampaikan tausiah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil muslihin wa sayyidil mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kasih pada Tuan Pengurusi Majlis, Ibu Saadah Datuk Haji Muhammad Shah Zihan bin Ahmad, Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, Yang Bahagia Dr. Ahmad Syahir bin Makhtar, Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor, Yang Berusaha Tuan Muhammad Ansarullah bin Muhammad Hashim, Pengarah Bahagian Penjelasan Penguatkuasaan Pendakwaan Syariah, Wakili Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Yang Berusaha Ustazah Salwana binti Ahmad Dahlan, Timbalan Pengarah Operasi
dalam Islam setamu Kesemajia Dr. Khadijah binti Muhammad Ahmadi alias Ahmadi, mengurusi jawatan kuasa pengawalan akidah Majlis Agama Islam Selangor, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sesungguhnya taubat itu hukumnya adalah wajib ke atas sekalian manusia, sama ada yang beriman kepada Allah ataupun orang yang beriman kepada Allah ataupun bagi orang-orang yang kafir. Bagi orang kafir bertaubat dan kembali kepada Allah daripada kekufuran dan syiriknya. Bagi orang yang beriman bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesilapan dan dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Dhariyat ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kami jadikan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anfal Allah Taala berfirman, Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada orang-orang kafir, sekiranya mereka berhenti daripada syirik dan kekufuran, nescaya akan diampunkan bagi mereka dosa mereka yang telah lalu. Bagi orang yang beriman dan orang-orang Islam, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Dan Allah berfirman di dalam surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah sekalian kamu daripada orang-orang yang beriman, supaya kamu semua beroleh kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dan mengampunkan segala dosa kita. Di dalam surah Asy-Syura, "Dia yaqbalu ibadihi wa ya'fu 'an sayyi'at wa ya'lamu ma yaf'alu." Dan Dia, yakni Allah Taala, yang Maha menerima taubat daripada hamba-hambanya dan akan menghapuskan, memaafkan dosa-dosa dan kesilapan mereka, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Bagi seorang yang melakukan dosa, maksiat, penyelewengan yang bercanggah daripada ajaran Islam, khususnya pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, perlulah untuk mencukupi syarat-syarat sah taubat. Al-Imam An-Nawawi meninggal pada tahun 676 Hijrah telah menyebut terdapat 3 syarat untuk menjadikan taubat kita sah. Yang pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Hendaklah seseorang itu mencabut maksiat. Yang kedua, ayyandama 'ala fi'lih. Hendaklah menyesal terhadap perbuatan maksiat yang dia lakukan. Dan yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Hendaklah berazam dengan sesungguhnya bahawa dia tidak akan mengulangi perbuatan maksiatnya itu selama-lamanya. Dan sebahagian para ulama menambah satu lagi syarat penting yang merupakan syarat umum bagi sesuatu ibadah yang dilakukan oleh manusia. Dalam konteks ini, mestilah taubat yang dilakukan itu semata-mata ikhlas kerana Allah. Tiada lain yang dikehendaki, melainkan adalah
keinginan untuk mendapatkan keampunan dan redha daripada Allah. Sesiapa yang bertaubat tetapi tidak ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dosanya tidak akan diampunkan dan dia dianggap belum lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, keikhlasan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat penting. Di samping melakukan perkara-perkara susulan bagi memastikan taubatnya sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya ialah sentiasa bersama dan melazimi orang-orang yang soleh. Yang kedua, merujuk kepada para ulama yang muktabar dalam perkara-perkara agama yang dia tidak ketahui atau tidak pasti tentangnya. Dan yang ketiga, tidak berputus asa daripada ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri dengan melakukan kesilapan, dengan melakukan dosa, melakukan maksiat dan juga penyelewengan, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengampunkan segala dosa manusia. Oleh sebab itu, orang-orang yang bertaubat, beriman pastinya kepada Allah dan disusuli dengan melakukan amal soleh, Allah Ta'ala akan gantikan kejahatan dan penyelewengan itu dengan perkara-perkara kebajikan. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Furqan, selepas daripada menceritakan dosa zina, syirik dan juga membunuh, dikecualikan daripada mereka ini yang sepatutnya masuk ke dalam api neraka, kecuali orang-orang yang bertaubat, kecuali orang-orang yang beriman, dan kecuali orang-orang yang melakukan amal soleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Melainkan orang-orang yang bertaubat dan beriman kepada Allah dan diikuti dengan amal-amal soleh, mereka itulah yang Allah gantikan pada kejahatan mereka dengan kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Puan Masitah binti Abdul Jalal, ambillah segala pedoman daripada Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikongsikan, dan teruslah istiqamah selepas daripada taubat kita dengan melakukan amal soleh. Sesungguhnya mimpi itu bukan daripada hujjah syarak dan bukan daripada dalil-dalil syarak yang disebutkan oleh para ulama, walaupun ia adalah mubasyirat, perkara-perkara yang menggembirakan, dan ia juga adalah satu juzuk daripada 46 daripada ciri-ciri kenabian sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi mimpi tetap bukan daripada dalil syarak. Sebab itu dakwaan daripada mimpi bahawa kita mengetahui perkara yang baik adalah salah. Dakwaan daripada mimpi bahawa kita mengetahui nasib seseorang, mendakwa layak mengesahkan keimanan dan keislaman seseorang juga adalah sesuatu yang tidak benar. Mendakwa Nabi atau Rasul secara khusus juga adalah bercanggah dan tidak bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubat kita semua dan kita digolongkan daripada mereka yang mendapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Saudara Bersama Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih. Hadirin yang berhormat sekalian, majlis pada pagi ini diteruskan dengan menyebut dan mempersilakan Puan Masyitah binti Abdul Jalal untuk membuat pengisytiharan taubat istiqamah dan seterusnya menandatangani dokumen pengisytiharan taubat tersebut. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Masyitah binti Abdul Jalal sesungguhnya membuat peristiharaan ini dengan suci hati, penuh keinsafan dan keikhlasan. Sesungguhnya tiada sebarang paksaan dari mana-mana individu atau mana-mana pihak, melainkan dengan kesedaran diri sendiri bahawa saya sebelum ini telah mengeluarkan suatu pernyataan yang bertentangan dengan hukum syarak, dan ianya juga suatu yang terkeluar dari pemahaman manusia pada lazimnya tentang mimpi saya, bahawa antaranya dengan mimpi saya telah menyatakan kepada umum bahawa di dalam dan berdasarkan mimpi saya telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa saya adalah orang yang mengetahui tentang sesuatu peristiwa yang bakal berlaku. Saya telah menyatakan kepada umum bahawa di dalam dan berdasarkan mimpi saya telah diberitahu secara kematian saya, abang kandung saya dan anak saya. Saya telah menyatakan kepada umum bahawa di dalam dan berdasarkan mimpi saya adalah seorang yang akan menyelamatkan mereka yang melakukan perbuatan ahli neraka atau ahli maksiat dari dimasukkan ke neraka di hari pembalasan nanti. Saya telah menyatakan kepada umum bahawa di dalam dan berdasarkan mimpi saya telah berinteraksi dan berkomunikasi dengan malaikat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya saya diberi amanah oleh zat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan dan mengeluarkan seseorang dari siksaan api neraka. Saya telah menyatakan kepada umum bahawa di dalam dan berdasarkan mimpi saya mendapat anugerah memiliki nur atau cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat yang menjaga sirat sebagai seorang yang akan menjadi penyuluh laluan di titian sirat dan akan menyelamatkan orang berjalan berpandukan nur yang saya miliki dari jatuh ke lubang neraka. Dan saya telah menyatakan kepada umum bahawa di dalam dan berdasarkan mimpi saya bertemu dengan Imam Mahdi di atas arsy dan semua mesti mencari Imam Mahdi sebagai penyelamat dari huru-hara yang akan berlaku di dunia ini. Pelbagai lagi perkara yang bercanggah dengan premis pengambilan hukum syarak dan syariat Islam untuk menjadi pegangan dan sandaran. Penyataan saya juga boleh atau telah menyebabkan lahirnya suatu bentuk keyakinan serta persepsi baru mengenai prinsip mutlak dan relatif di dalam agama Islam. Penyataan saya juga telah mengambil tempat prinsip dan tradisi berpegang kepada Samaiyah yang diketahui umum telah menyebabkan terbentuknya fakta perkara Samaiyah yang memerlukan dalil akli dan perlu dipercayai dengan bukti-bukti atau dalil. Saya menyedari bahawa pelakuan saya demikian adalah suatu penyataan yang bertentangan dan bercanggah dengan prinsip-prinsip aliran akidah ahli sunnah wal jemaah dan boleh mencetuskan perbuatan tidak mengikuti atau melampaui aturan Islam sebagai agama yang telah sempurna serta lengkap dalam mengatur kehidupan umatnya. Saya juga menyedari bahawa penyataan saya tentang mimpi dan berdasarkan mimpi saya telah menyebabkan kegusaran awam, kekeliruan,
kecemasan dan boleh menyebabkan kecenderungan kepada ganggu gugat keamanan serta ketenteraman awam. Oleh yang demikian, saya menginsafi, menyesali dan berjanji kepada diri saya bahawa saya tidak akan mengulangi dengan apa juga cara yang boleh membawa kepada keadaan yang dinyatakan. Dengan ini saya bertaubat kembali ke pangkal jalan, mengamalkan ajaran Islam berdasarkan sumber pengetahuan dan ilmu yang benar. Saya insaf bahawa tiada jalan pintas ke syurga melainkan dengan keyakinan akidah Islam dan jazam disipul mati, melaksanakan amal makruf kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang baik serta bijaksana berlandaskan prinsip-prinsip pelaksanaannya dan bertingkah laku mengikut akhlak Islam. Justru saya meminta dan menyeru kepada semua pihak atau mana-mana individu yang mendengar, mengikuti, mempercayai pernyataan tentang mimpi saya dan berdasarkan mimpi saya agar segera menghentikan apa-apa bentuk kepercayaan atau keyakinan yang terbina berdasarkan pernyataan saya itu dan kembali kepada Islam yang sebenar. Saya menyeru kepada semua agar apa juga masalah berkaitan kepercayaan beragama dan mengamalkan agama Islam, rujuklah dan dapatkanlah nasihat dari guru yang betul atau berhubung terus kepada dan pihak berkuasa agama seperti JAKIM, Jabatan Mufti serta Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Akhirnya, sekali lagi saya menyatakan bahawa tanpa paksaan mana-mana pihak dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, akan berusaha memperbaiki diri, menimba ilmu dan mengamalkan perintah agama untuk saya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik serta sentiasa menjaga maruah saya, maruah umat Islam dan maruah agama Islam sebagai satu-satunya jalan atau cara hidup yang betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Demikian tadi pembicaraan taubat istitabah Wan Masyita binti Abdul Jalal. Hadirin yang dirahmati sekalian, majlis pada pagi ini diteruskan dengan menandatangani dokumen pengisytiharan taubat. Untuk makluman sekalian, dokumen perakuan pengisytiharan taubat istitabah akan turut ditandatangani oleh 4 saksi utama. Saksi yang pertama, saya bersama Dr. Anhar bin Haji Upir, Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor. Saksi kedua, saya bersama Datuk Haji Muhammad Sahzihan bin Ahmad, merupakan pengarah Jabatan Agama Islam Selangor. Saksi ketiga, yang berbahagia Dr. Ahmad Syahir bin Makhtar, Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor. Dan saksi yang keempat, yang berusaha Tuan Muhammad Ansarullah bin Muhammad Hashim, pengarah bahagian penyelarasan penguasaan pendawaan syariah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Hadirin sekalian, ini merupakan suatu peristiwa yang besar pada hari ini. Secara rasminya Puan Masyitah dan seluruh keluarga dan pengikutnya telah kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Marilah sama-sama kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat seluas-luasnya dan menerima taubat Puan Masyitah binti Abdul Jalal yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Marilah sama-sama kita mendoakan semoga usaha ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin,
Semoga majlis kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis hanya menyebut dan mempersembahkan Fadilah Ustaz Farhan bin Wijaya Imam Sultan Salahuddin Al-Shah untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونعوذ بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد بالإسلام. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ويا Rahman, sesungguhnya kami bersyukur di atas limpah rahmat dan hidayah darimu, kerana dengan izinmu jua kami dapat melaksanakan majlis pengisytiharan taubat Puan Wasidah binti Abdul Jalal pada pagi yang berkat ini. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Engkaulah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Maha suci Engkau ya Allah dari segala sesuatu yang mereka syirikkan. Allahumma ya Allah wa ya Rahman, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang telah menciptakan kami dari tiada kepada ada. Engkaulah Tuhan yang menghidupkan kami dan mematikan kami. Engkaulah Tuhan yang akan membangkitkan kami dari pembalasan nanti. Kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa kami yang nyata atau tersembunyi, yang terdahulu atau yang terkemudian. Kami mengakui akan segala kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah dan maafilah kesalahan kami ya Allah. Sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat mengampuni dosa-dosa kami melainkan-Mu ya Allah. Engkaulah yang maha pengampun lagi penyayang. Allahumma ya dzal akan turun neraka lagi berat. Ya Allah, ketika kami dibangkitkan terima dan alaika
pagi ini. Mohon diberi hormat dan saksi utama amal untuk mengalih untuk menyempurnakan sesi sidang media. Silakan. Tak cetak. Ni kita dapat semua. Dah kita bagi WhatsApp terus, PDF terus. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sedia maklum, hari ini ada kita melaksanakan program istitabah khusus untuk Puan Masyitah binti Abdul Jallar. Tindakan ini dibuat berikutan persetujuan Puan Masyitah
telah dan prinsip keadaan ini, dan akhirnya semua yang terlibat akan turut sama menyedari akan kehilafan itu. Dan satu yang nak ditegaskan, semoga keikhlasan berlaku terhadap Puan Masyitah dan semoga diampunkan Puan Masyitah dan pengikut-pengikutnya. Perlu diingat bahawa majlis ini tidak membatalkan apa-apa peruntukan undang-undang mengenai soal-soal melibatkan akidah, khususnya Seksyen 7 dan Seksyen khususnya melibatkan Seksyen 7 dan melibatkan Seksyen 8, termasuk tidak pernah akan membatalkan mana-mana fatwa yang telah dibuat atau yang akan difatwakan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tak perlu. Tidak perlu. Sebab tadi Puan Masyitah telah sebut dan menyuruh kepada mana-mana yang berpegang kepada mimpinya untuk kembali ke pangkal jalan. Tak perlu. Mana kalau Puan Masyitah dah kembali, yang lain kena kembalilah. Ya. Okey. Kena buat sendirilah dengan Allah terus. Kita tak urus majlis. Ini kita bantu sebab dia melibatkan pengisytiharan. Ya. Okey. Sudah semestinya. Itu sebab saya sebut tadi, dengan pengisytiharan ini tidak pernah membatalkan mana-mana seksyen yang berkenaan. Termasuk tidak membatalkan apa-apa fatwa yang berkuat kuasa atau apa-apa yang akan dikuat kuasakan. Kalau Puan Masyitah melakukan benda yang sama walaupun dah isytihar taubat, penguasaan akan terus dikuat kuasakan. Okey? Kita tak. Yang berdasarkan di sosial itu adalah yang follow. Saya tidak berani tidak mau menyebut pengikut, yang follow, yang berminat dengan kenyataan-kenyataan itu. Ya. Kita bimbang berlaku pemahaman yang taksub dan berpegang. Ini sangat bahaya kepada akidah, termasuk berbahaya pada keselamatan negara. So saya tidak menyelar mana-mana orang untuk taksub. Kemungkinan itu ada dan mereka perlu, kalau wujud, perlu balik ke pangkal jalan. Tak payah. Okey, ya nanti yang hukum-hukum lanjut tanya Datuk. Datuk Mufti. Okey. Aha. Pernah dulu Tolong matikan yang ni. Dah tak kena-mengena dah. Ni media punya je. Dulu pernah Umujah kita buat. Saya ingat yang besar dua ni lah. Ya. Ada lagi tu. Haji Kahak, ya. Masuk Haji Kahak. Itu yang kita nak jelaskan juga. Inilah dia agama, ya kan? Apa pun yang dibuat, penguatkuasaan atau apa pun, mahu menyelamatkan. Macam dalam keadaan sekarang, kalau contohnya Puan Masyitah itu tak akur, Seksyen 7 dan 8 akan dikuatkuasakan. Itu very clear. Tapi aku, jadi kita isytihar. Aku kita isytihar. Dan kalau sabit pun nanti, ya,
perbicaraan itu menyebabkan sabit dan sebagainya, mestilah konsep lebih rosak dan lebih teruk. Sebab ada kes-kes yang berlaku juga, kadang-kadang kita dah melalui kadang-kadang itu masih balik ke perbuatan lama. Ada. Itu sebabnya kita jadi pendekatan ini supaya dilihat dan dapat dirasalah betapa kami mengharapkan dan kami menyelamatkan Puan Masyita dan kawan-kawan yang lain. InsyaAllah. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka emas siap? Ya. Okey. Tak boleh. Bahaya. Okey. Apa dia? Nak tanya kat luar kan lah. Tanya pasal